Bekalan makanan mencukupi bagi rakyat Kelantan. Antara fokus berita dari Kelantan, kita bersama rakan penyampai Ahmad Herman Rozi. Silakan Herman. Terima kasih Nurul. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna KPDN SGP Kelantan memberi jaminan bekalan makanan keperluan mencukupi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pengarahnya Adnan Abdul Rahman berkata, pihaknya menjalankan pemantauan secara berkala bagi memastikan pasaraya sentiasa mengisi semula barangan keperluan dan tidak menaikkan harga. Jelasnya pengguna tidak perlu melakukan sebarang pembelian panik atau membeli barangan secara berlebihan. Berikutan stok barangan masih dibekalkan seperti biasa. Pihaknya juga telah memberi kebenaran kepada pemborong dan pemegang lesen untuk menyimpan barangan keperluan melebihi 20%. Bagi negeri Kelantan, kita mengalami sedikit gangguan berkaitan bekalan telur ayam. Ini adalah disebabkan oleh faktor logistik iaitu pengangkutan untuk menghantar bekalan tersebut. Walau bagaimanapun, hasil pemantauan dan pemeriksaan pegawai-pegawai kami, bekalan telur ayam telah pun kembali pulih. Beliau berkata kepada RTM ketika ditemui di Kota Baru. Mengulas mengenai waktu operasi stesen minyak, Adnan berkata sepanjang tempoh PKP, stesen minyak di negeri ini beroperasi dari pukul 7 pagi hingga 7 malam sahaja, selaras dengan arahan pihak berkuasa tempatan PBT. Dalam pada itu, beliau menasihatkan orang awam yang ingin keluar membeli barangan di pasaraya supaya sentiasa memakai penutup hidung dan mulut serta tidak bersesak ketika berurusan di kaunter dengan mengamalkan penjarakan sosial 1 meter. Dalam usaha meringankan beban ditanggung rakyat akibat krisis COVID-19 ketika ini, sebuah syarikat pengeluar ayam utama di Kelantan, Juki Ayam, mengagihkan 3,000 ekor ayam hari ini. Pengurus kilang Juki Ayam Muhammad Rozi Abdul Rahim berkata, agihan dibuat kepada penduduk sekitar 5 km dari kilang induknya di Wakaf Mek Zainab, Kota Baru. Juki Ayam selaku ni pemborong apa ni pembekal ayam nombor 1 di Kelantan, dia memberi semenge 2 ekor ayam untuk keluarga asnah lah. Mana orang susah lah. Mana sebanyak 1,000 untuk 1,500 penerima. Iaitu sebanyak 3,000 ekor ayam. Bagi mengelak orang ramai berkumpul, kenderaan yang membawa ayam turut diiringi 2 anggota polis daripada unit URB Balai Polis Kota Baru. Unit ini turut bertanggungjawab mengawal kesesakan lalu lintas di lokasi terlibat selain memastikan orang ramai menjarakkan diri mereka sekurang-kurangnya 1 meter. Selain agihan percuma, syarikat ini turut mengadakan tawaran ayam pada harga istimewa iaitu RM2.99 seekor hari ini terhad 3 ekor bagi setiap pelanggan di 15 cawangannya seluruh Kelantan. Program CSR seperti ini akan diteruskan ke daerah lain esok untuk berkongsi rezeki khusus kepada mereka yang memerlukan. Sementara itu, orang ramai yang ditemui bersyukur dan memuji pendekatan dilakukan syarikat terbabit ketika mereka berhadapan krisis COVID-19 ketika ini. Ini satu yang mana kita sebagai rakyat tempatan ni syukurlah apabila ada masyarakat-masyarakat ataupun mereka-mereka yang dapat membantu dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan ketika ini. Pasal apa? Orang tak ada pendapatan dia ada duit dah. Pasal tak kerja. Supaya orang nego tu boleh sama saya. Kalau nego tak nego saja juga. Dengan batu wagon ni kita ucap syukurlah. Kalau buat mari atas rumah gini moleklah tanpa berhimpun sangatlah. Jarak pun 1 meter lebih eloklah. Ketika musim cuti PKP ini, syarikat Bumi Putra ini mengeluarkan kira-kira 20,000 ayam berbanding 15,000 pada hari biasa setiap hari di seluruh cawangan. Menurut Muhammad Rozi, perniagaan ayam tidak terjejas sepanjang tempoh PKP ini memandangkan operasi di kilang bermula jam 7 pagi hingga 6 petang dan larangan premis perniagaan yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB BRI berkuat kuasa dari jam 7 malam. Seorang warga emas di kampung Kutan Hilir, Wakaf Baru terpaksa menggunakan kudratnya dengan menjaja ubat tradisional bagi menyara anak bongsu dan cucu yang mengalami masalah lebam. Meknat Daud, 73 tahun, mengambil alih tugas menjaga anak bongsu Maisatul Akmal Muhammad Nur, 27 tahun serta cucu Muhammad Isyamuddin Hashim, 23 tahun selepas kematian kedua-dua orang tuanya beberapa tahun lepas.
Dia yang menghasilkan ubat tradisional dan minyak urut sendiri menjaja bersama suami Muhammad Nur Abdul Rahman, 64 tahun, di sekitar Kota Baru menggunakan kenderaan yang ditinggalkan arwah anaknya. Dengan memperoleh keuntungan sekitar 10 hingga RM20 sehari, wang tersebut digunakan untuk membeli barangan keperluan asas. Katanya walaupun anak dan cucunya mendapat bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM250, namun tidak mencukupi untuk keperluan harian. Rumah yang didiami mereka sekeluarga disewa dengan kadar RM300 sebulan. Tak boleh nak jalan jual, tak susah lah nak makan minum gam ayam sewa, nak bayar hati, nak bayar air. Begitulah. Itulah maknanya. Kalau nak makan benda-benda sedap tak boleh lah. Bunyi 3 riyal anak tak boleh beli dah. Takat 2 riyal setengah 2 riyal boleh belinya. Anak tak ada reti. Dia dan suami kini buntu memikirkan nasib keluarga kerana tidak dapat menjaja ketika ini atas faktor keselamatan. Ketika kru kami ke rumahnya, Moknab terpaksa bergerak menggunakan kerusi roda kerana mengalami masalah sakit pinggang sehingga menyukarkannya untuk berdiri lama. Dia berharap ada pihak sudi menghulurkan bantuan kepadanya untuk menampung kehidupan seharian. Bagi mereka yang ingin menghulurkan sumbangan, boleh berbuat demikian di akaun Maybank seperti yang tertera di bawah. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari negeri Cik Siti Wan Kembang. Pastikan anda mematuhi perintah kawalan pergerakan dengan berada dalam rumah sepanjang tempoh berkenaan jika tiada urusan munasabah. Kembali ke Kasipuri untuk berita selanjutnya. Baik, terima kasih Herman langsung dari Kelantan.